Salam sejahtera dan salam Malaysia berdadi bersama saya Jovina Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 26 April. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah merancang untuk menambah bidang kemahiran melibatkan industri minyak dan gas bagi memberi manfaat kepada penduduk tempatan khususnya golongan belia. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rendan berkata, perancangan itu bertujuan meningkatkan pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai tambah nilai dalam mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan tersebut. Kita dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur. Kita mau menoktakan kemiskinan, terutamanya miskin tegar ini. Jadi perlu anak-anak mereka ini diangkat skill mereka dalam bidang yang lebih tinggi, terutamanya oil and gas, bukan hanya di peringkat atasan, mungkin juga peringkat bawahan yang sesuai dengan kelulusan dan juga kemampuan mereka. Datuk Fairuz berkata demikian kepada pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Ketua Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Dun Bugaya di Semporna. Kira-kira 1,000 masyarakat Dun Bugaya menghadiri Majlis Rumah Terbuka ini. Tetamu yang kita raikan ni adalah untuk daripada pemuda-pemuda cawangan seluruh Dun Bugaya untuk mengeratkan lagi ukhuwah dan silaturahim di antara pimpinan bahagian Bugaya ini sendiri dengan pimpinan negeri itu. Selain daripada itu, kita juga tidak lupakan sanak saudara jiran tetangga dengan seluruh masyarakat di Dun Bugaya. Cuaca panas yang melanda ketika ini tidak menjejaskan tanaman koko di Sabah. Bagaimanapun, beberapa langkah persediaan diambil Lembaga Koko Malaysia bagi menangani kesan cuaca panas itu, khususnya impak kepada pendapatan pekebun kecil. LKM akan memberikan panduan khususnya kepada kita punya pekebun-pekebun kecil ini dalam memastikan supaya mereka ini memang kita jaga kebajikan mereka. Dan insyaAllah LKM tidak akan membiarkan mereka ini bergerak sendiri, tetapi kita akan bersama-sama dalam memastikan supaya apa juga program, apa juga situasi yang mereka alami, kita akan bantu mereka. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Mat Bali yang juga ahli Parlimen Sepitang memberitahu melihat kepada potensi koko di Sabah, pihaknya bercadang memperluas tanaman itu di Sepitang. Antara lokasi dikenal pasti ialah di Mendulong. Jelasnya usaha membawa tanaman koko itu akan digerakkan bersama Adun Sindumin Datuk Yusof Yaakob bagi mengajak para petani beralih kepada tanaman koko. Kerjasama turut melibatkan pihak SLDB untuk menyediakan tanah bagi penanaman koko di daerah berkenaan. Daerah Tenom bakal mempunyai satu lagi mercu tanda iaitu Rumah Panjang Lansaran Murut di Pekan Kemabung. Adun Kemabung Datuk Rubin Balang yang juga Presiden Persatuan Murut Sabah memaklumkan fasa pertama pembinaan rumah panjang berkenaan siap sepenuhnya, manakala bagi fasa kedua dalam proses akhir tender oleh Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri bernilai RM2 juta. Dengan tersiapnya nanti rumah panjang ini, kita akan mewujudkan iaitu galeri. Galeri ini untuk semua kaum Murut dan juga kaum-kaum yang lain seperti Lundaya, Dusun, Kadazan, Melayu dan juga kaum Tionghoa. Kita ada di situ. Semua kaum Murut itu seperti Tahol, Tibogon, Nabai, Paluan, Baukan, Kolor, Tanggara dan pelbagai kesekuan itu. Datuk Rubin ditemui sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Anjuran Parlimen Tenom dan pejabat Adun Kemabung di Tenom. Dalam perkembangan lain, Datuk Rubin berkata sambutan Pesta Kalimaran Peringkat Negeri akan diadakan Julai depan dengan pelbagai pengisian aktiviti berkaitan kebudayaan suku kaum Murut. Sambutan berkenaan akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur. Persatuan Kebudayaan Sekolah Kebangsaan Mutiara Kota Kinabalu melalui kumpulan Mutiara Dancer akan mewakili Malaysia ke Dance World Cup 2024 yang berlangsung di Prague, Republik Czech bermula 27 Jun depan. Guru Besar SK Mutiara Junaidah Hayasin berkata, kumpulan Mutiara Dancer yang membawa konsep etnik telah berjaya dalam pemilihan kelayakan ke peringkat antarabangsa pada Mac lalu.
Kita mau memperkenalkan budaya etnik Sabah ke mata antarabangsa. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak SK Mutiara ini bolehlah menjadi duta-duta kecil lah yang membawa budaya Sabah ke peringkat antarabangsa dan lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Junaida ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan kejayaan Mutiara Dancers yang akan bertanding ke peringkat antarabangsa sekaligus memohon sokongan serta nasihat daripada Tun Johar. 4 kategori yang akan disertai iaitu solo lelaki, solo perempuan, kategori trio serta berkumpulan. Generasi hari ini perlu dibiasakan dengan penggunaan sastra dan mengangkatnya sebagai budaya yang diamalkan sejak dari kecil bagi menjamin kelangsungan penggunaannya dalam masyarakat. Penggunaan sastra semakin tenggelam dalam kehidupan seharian masyarakat berikutan tren kehidupan masa kini yang ingin cepat dan ringkas serta cara penyampaian maklumat yang pelbagai. Isteri Ketua Menteri Datin Sri Panglima Datuk Julia Salak berkata demikian dalam ucapannya sempena Festival Sastra Kanak-Kanak dan Program Jom Baca 2024 di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Sementara itu, Festival Julung Kali berlangsung selama 4 hari ini dibanjiri hampir 5,000 pengunjung. Untuk festival kanak-kanak ni kita adakan sejak 20 hari bulan. Jadi berbagai-bagai aktiviti kita adakan seperti pertandingan teater, pembaca, sesi bercerita, bengkel bercerita untuk kanak-kanak, pendeklamasi cilik. Jadi semua aktiviti ini kita adakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Sabah dan juga Jabatan Pendidikan Sabah. Sebanyak 218 daripada 338 projek pembinaan semula sekolah daif yang telah diselesaikan di negeri ini adalah satu berita gembira yang sekian lama dinantikan. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Melalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, dengan adanya bangunan baharu dengan kemudahan yang lengkap itu, ia akan memberi keselesaan para pelajar maupun warga pendidik. Datuk Jamawi berharap baki projek naik taraf sekolah daif itu dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani yang memahami bahawa keperluan pendidikan ini adalah satu keperluan yang amat mustahak dalam memberikan persekitaran pendidikan dan juga pembelajaran yang kondusif untuk anak-anak kita terutamanya di luar bandar. Datuk Jamawi menyatakan demikian kepada media sempena Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Tenem. Beliau berkata bagi daerah Tenem sebanyak 16 buah sekolah telah dinaik taraf. Sebelum ini Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu 60 projek lagi sedang dalam proses pembinaan manakala baki 60 projek lagi dalam peringkat prabina. Skuad futsal lelaki Sabah bertekad membawa pulang gelaran juara dalam kejohanan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksak 2024 yang berlangsung di Sport City Indah Pura Kulai, Johor bermula semalam. Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Negeri, Datuk Mansur Asun berkata, pasukan berkenaan telah membuat persiapan rapi bagi menghadapi kejohanan kali ini. Seperti selalunya, tiap-tiap tahun kita menyertai banyak acara dalam sukan Maksak Games ni, dan kita punya target ialah kita dapat menjuarai lah segala games yang diadakan lah. Seperti biasa sasaran kita untuk menjuarai lah, artinya kita mahu memperoleh pingat emas lah. Beliau ditemui selepas merasmikan program pelancaran jersey dan sesi pengenalan pemain futsal lelaki Maksak Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Kita memang target untuk champion untuk edisi 2024 kali ini. Tahun lalu mereka dapat best 8. Untuk makluman, Maksak kita ni kita pernah ranking nombor 3. Mungkin kita punya saingan, saya ingat Selangor lah. Saingan sengit kita adalah Selangor. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.